Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah hari ini kita mulakan dengan Kembara Kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong dan Pemaisuri Agong serta rangkuman berita utama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berangkat tiba di lapangan terbang Tawau bagi memulakan pengembaraan julung kali mendekati rakyat di Sabah dan Sarawak. Kembara Kenali Borneo melibatkan perjalanan lebih 2,154 km sehingga 13 September ini merupakan peluang keemasan rakyat beramah mesra dengan pasangan diraja serta delegasi. Pesawat membawa Sri Paduka berdua yang berlepas dari Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Subang mendarat pukul 1.50 tengah hari sebelum Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah disambut Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Tohpuan Nurlidah RM Jasni. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya dan ditemani isteri masing-masing. Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan melalui kawalan kehormat setempat daripada Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja 26 RAMD. Sebelum meninggalkan lapangan terbang Tawau, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan bergambar bersama 40 kanak-kanak daripada tadika kemas dan perpaduan di daerah ini yang berpakaian tradisional pelbagai etnik. Al-Sultan Abdullah yang memandu sendiri kereta dengan ditemani Tunku Azizah turut berkenan beramah mesra, bersalaman dan bersuah foto dengan orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik berlangsung di pekarangan Dewan Masyarakat Tawau sempena Majlis Pelancaran Kembara Kenali Borneo. Jadi untuk perkembangan terkini lokasi, kita bersama wartawan Tamrin Jami. Silakan Tamrin. Baik, terima kasih rakan setukas di studio. Setelah ketika ini saya berada di perkarangan Dewan Masyarakat Tawau untuk memberikan gambaran situasi sebenar mengenai aktiviti yang berlangsung sebenarnya dengan keberangkatan tiba si Berka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Dan setelah berbagai persiapan dan aktiviti dilakukan di luar Dewan ini pada ketika ini, termasuklah pameran makanan tradisional daripada berbagai suku kaum yang ada di daerah Tawau ini, termasuklah mempersembahkan makanan tradisi daripada suku kaum Bugis, Banjar, Iban, Mandar dan banyak lagi suku kaum yang mengambil bahagian dan akan mempersembahkan lebih 30 jenis makanan sebenarnya dengan pameran kali ini sebenarnya dengan keberangkatan si Berka Baginda Yang di-Pertuan Agong kali ini. Dan saudara, selain daripada itu, pameran produk yang dihasilkan usahawan di daerah ini juga dipersembahkan iaitu daripada industri kecil sederhana IKES melibatkan 15 usahawan yang mengambil bahagian pada kali ini. Dan pada petang ini saudara, kita juga bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Yala Munur, Naib Presiden Persatuan Komuniti Bugis Sabah yang turut mengambil bahagian dalam persembahan makanan tradisional pada petang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar petang ini Tuan Haji? Alhamdulillah, sihat-sihat. Dan Persatuan Bugis merupakan satu persatuan yang mengambil bahagian dan mempersembahkan makanan tradisional Bugis kali ini. Jadi apakah jenis masakan yang akan dipersembahkan kepada si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kali ini? Alhamdulillah, pada petang ini kita menyediakan 3 masakan, terutama itu nasuliku ataupun dalam bahasa Melayunya ayam lengkuas, dan berpasangan dengan buras dan juga barongko. Dan agaknya kenapa memilih buras, masa lengkuas dan juga buras dalam untuk persembahan kali ini? Ketiga makanan ini, serangkai ini sebenarnya merupakan makanan utama pada Majlis Kenduri Kendara, termasuklah perkahwinan, akikah dan Majlis Doa Selamat. Selain daripada itu, memang ketiga-tiga masakan ini merupakan masakan yang sangat populer, bukan saja di kalangan masyarakat Bugis, tetapi oleh masyarakat-masyarakat bukan Bugis, termasuk orang Cina dan sebagainya. Dan untuk makluman, masakan-masakan sekarang ini bukan saja dijual-jual di restoran ataupun di gerai-gerai orang Bugis, malahan bukan orang Bugis pun sudah menjualnya karena memang sangat populer. Dia boleh dijadikan sarapan pagi, makan tengah dan makan malam, memang bebas. Jadi tanpa gabungan makanan ini tidak lengkaplah
upacara-upacara majlis orang-orang Bugis, seperti naik rumah dan sebagainya. Jadi itu antara tiga makanan yang dipersembahkan kali ini, iaitu buras, masalik kuas dan juga berongko kali ini. Jadi terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kita pada petang ini. Baik saudara, dengan tadi bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Haji Yala Munur, Naib Presiden Persatuan Bugis Komuniti Sabah, yang mengambil bahagian dalam mempersembahkan makanan tradisional kali ini. Dan saudara, kira-kira pukul 8 malam nanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di perkarangan Dewan Masyarakat Tawau kali ini, dan akan melawat ke gerai-gerai makanan tradisional yang mengambil bahagian pada kali ini, dan juga melawat produk-produk IKS yang dipamerkan di Dewan Masyarakat Tawau ini untuk melancar, dan sebelum masuk ke Dewan Masyarakat Tawau untuk melancarkan program Kembara Kenali Borneo yang akan berlangsung kira-kira pukul 8.30 malam ini. Jadi itu yang dapat kita kongsikan dari perkarangan Dewan Masyarakat Tawau bersama dengan program Kembara Kenali Borneo yang berlangsung di daerah Tawau. Kita kembali studio bersama rakan tugas di sana. Silakan. Baik, terima kasih Tamrin. Projek tambah baik kemudahan Hospital Sultanah Aminah HSA di Johor Bahru, Johor, terutama ruang parkir kenderaan bernilai RM500 juta disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu fasa pertama bagi pembinaan ruang parkir bertingkat perlu dimulakan tahun ini. Jadi kita selesaikan parkir. Jadi parkir itu tidak harus mengganggu plan perancangan pembinaan semula beberapa blok. Seperti yang kita tahu, mengikut pengarah, tanah ini hampir 100 ekar. Jadi tetapi kalau kita gunakan plan asal, tanah itu sudah mencukupi. Jadi oleh demikian, rencana sekarang ialah untuk membangunkan beberapa kompleks bangunan tingkat tinggi supaya dapat memenuhi keperluan. Beliau sebelum itu mengadakan sesi lawatan di bangunan Poliklinik HSA yang turut dihadiri Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Ghazi. Peruntukan RM500 juta itu sebelum ini telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi. Tumpuan ketika ini adalah untuk menyelesaikan isu mendesak berkaitan HSA sebelum membuka ruang kepada cadangan pembinaan HSA 2. 2.9 juta individu telah menerima manfaat program Jualan Rahmah PJR setakat ini. Nilai jualan dicatat melebihi RM70 juta. Secara keseluruhan, PJR dan PJR bergerak telah dilaksana di 1,748 lokasi atau 7 lokasi setiap parlimen sejak mula diperkenalkan Januari lalu. Di Perak, 160,000 penduduknya telah menerima manfaat program Jualan Rahmah PJR setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh memaklumkan 129 PJR telah dilaksana di negeri itu melibatkan 24 kawasan parlimen dan 59 kawasan DUN. Jualan yang direkodkan melebihi RM3 juta. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Program Jualan Rahmah Bergerak PJRB dan Aduan Suri Peringkat Negeri Perak di Gopeng. PJRB tawarkan jualan 13 barangan keperluan asas dengan harga antara 15 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan bertemu Bernas serta Pesawah Khamis ini. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata fokus tertumpu kepada perbincangan mengenai bekalan beras tempatan dan ia susulan tindakan penyelarasan harga beras putih import oleh Bernas sejajar harga terkini di pasaran antarabangsa. Berkat kuasa Jumaat lalu, harga jualan beras putih import seluruh negara diselaras daripada RM2,350 satu tan kepada RM3,200 satu tan. Jiwa merdeka itu tidak kagum hanya dengan gedung raksasa. Jiwa merdeka itu dengan memberi pengertian apa arti keadilan bagi semua rakyat, bukan bagi beberapa kalangan elit terpilih. Sebab itu, kita bangga Alhamdulillah kerana tahun ini 2023, sebelum akhir tahun, secara spesifiknya bulan Oktober, semua sekolah di negara kita
sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab. Semua tanpa kecuali kita jamin punya prasarana asas yang munasabah. Bagi saya, ini jauh lebih bermakna bagi jutaan ibu bapa dan anak-anak murid daripada mercu tanda dan gedung-gedung hebat dan besar. Bertemu kembali. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin pengundi di Parlimen Pulai tidak pengaruh dengan fatwa politik dikeluarkan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengatakan haram mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat Sabtu ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Pengerusi Barisan Nasional berkata pengundi Johor matang dan tidak mudah terpengaruh. Katanya rakyat Johor berbeza dengan pengundi di 3 negeri dikuasai pembangkang dan memilih wakil yang memperjuangkan nasib mereka. Rakyat Johor memerlukan kestabilan dan sudah pasti pengundi akan memilih calon berpengalaman dan mengetahui keperluan penduduk setempat. Ayat Quran daripada mana? Hadis daripada mana? Qiyas daripada mana? Ijma'ul ulama daripada mana? Ketika beliau menjadi sebahagian daripada kerajaan PH 1.0 dahulu, semuanya halal. Apabila tidak sealiran saja dengan dia, maka keluarlah fatwa yang berbagai-bagai. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke PPR Kempas Permai Johor Bahru hari ini. Dalam majlis itu, kerajaan bersetuju mempertimbangkan permohonan kerajaan negeri untuk menaik taraf beberapa kemudahan di kawasan PPR itu. Kempen PRK Dewan Negeri Simpang Jeram yang masuk hari ke-8 semakin rancak dan meriah. Jadi terus saja bersama Fatihah Rahim untuk perbincangannya. Silakan Fatihah. Ya, Miza, tidak sampai seminggu lagi tempoh berkempen bagi setiap calon yang bertanding di Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram ini. Calon dilihat agresif dalam menggunakan kaedah kempen secara maya bagi menguar-uarkan visi dan misi mereka jika dipilih sebagai wakil rakyat. Kempen juga saya lihat semakin rancak dan agresif setakat ini ditambah dengan kehadiran pimpinan utama Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Manakala calon bebas juga dilihat aktif menyantuni masyarakat di sekitar Simpang Jeram ini. Baik, setakat semalam sebanyak 182 permit ceramah dan kempen daripada 190 permohonan telah pun diluluskan oleh pihak Polis Negeri Johor dan sebanyak 2 kertas siasatan telah pun dibuka. Oleh itu, pihak polis juga terus mengingatkan semua parti dan penyokong untuk terus bertoleransi dan saling menghormati agar keamanan ini dapat terus dikekalkan. Baik, saya lihat juga penerimaan masyarakat di sini juga amat baik ketika calon menyantuni mereka walaupun mereka berbeza pandangan politik. Baik, bagi calon Pakatan Harapan, Insinyur Nazri Abdul Rahman juga dilihat terus menggandakan usaha beliau dalam mendekati rakyat dan dilihat optimis untuk menyelesaikan isu banjir dan infrastruktur dan menambah baik infrastruktur luar bandar menjadi fokus utama beliau. Begitu juga dengan calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya juga melihat isu yang sama perlu diselesaikan secara baik dan secepat yang mungkin. Manakala calon bebas S. Jegannathan juga yakin dengan manifestonya iaitu menaik taraf infrastruktur serta menyelesaikan pemilikan tanah bertindih dalam geran yang dihadapi oleh masyarakat di sini. Baik, untuk makluman juga malam ini dijangkakan diadakan ceramah berskala besar melibatkan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional di mana satu ceramah mega perpaduan madani bersama PMX iaitu
akan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga akan dengan kehadiran beberapa pimpinan kerajaan perpaduan. Begitu juga dengan Perikatan Nasional juga turut diadakan ceramah mega yang turut dihadiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisannya. Baik, untuk makluman saudara juga di N13 Simpan Jeram ini mempunyai 40,379 pengundi, yang mana pengundi Melayu merangkumi 51.87%, diikuti dengan pengundi Cina sebanyak 44.58% dan India 2.53%. Baik, saya kira itu dahulu perkembangan kempen dari N13 Simpan Jeram ini yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Fatihah. Pembangunan sekolah agama dan sekolah rendah di Bandar Uda Utama BUU Johor Bahru dicadangkan bagi memenuhi keperluan penduduk setempat dan ia susulan sekolah sedia ada berada di luar kawasan serta jumlah kepadatan penduduk yang meningkat. Cadangan tersebut akan disalurkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa lawatan beliau di Johor Bahru hari ini memandangkan kawasan itu telah diwartakan. Baiklah saudara, seperti biasa untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita bersama Pegawai Mat Malaysia Muhammad Nafizi. Mat Nafiah di sana, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa kawasan, khususnya di sekitar pedalaman Semenanjung dan juga di negeri-negeri di pantai timur Semenanjung untuk petang ini. Dan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan di sebelah pedalaman Semenanjung ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kedua-dua negeri terbabit dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir sepanjang malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan, cuaca dilihat cerah dan juga baik untuk hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak sepanjang hari ini, dan keadaan cuaca yang baik ini juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu malam nanti. Dan untuk kawasan keadaan di sekitar kawasan perairan negara pula, angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak tinggi iaitu sekitar 30 sehingga 40 km sejam, berikutan terdapatnya pengaruh daripada taufan Saola yang kini sedang berada di sekitar selatan negara China. Dan dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama untuk kawasan perairan dan juga perkapalan yang berwarna kuning ini. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop.
transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Lebih 10,000 individu termasuk usahawan terima manfaat menerusi pelbagai projek dilaksana Fama Sabah. Jadi konsisten Pahlawan ada perinciannya, silakan. Ya Miza, lebih 10,000 usahawan dan peserta berdaftar di Sabah menerima manfaat menerusi pelbagai projek yang dilaksana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di negeri ini. Antara projek berkenaan termasuklah ladang kontrak, pasar tani, medan gerai buah-buahan segar dan karavan tani. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata ia meningkatkan produktiviti agromakanan serta mengukuhkan tahap sekuriti makanan negara. Dalam masa sama melonjakkan pendapatan usahawan ke tahap yang lebih baik sejajar dengan sasaran jualan tahun ini sebanyak RM700,000. Kita ada offer barang-barang dengan harga RM6.60 sempena kemerdekaan negara selama 66 tahun. So itu kamu boleh lihat RM6.60 itu di dalam combo dia ada pack minyak basah dan juga bawang dan juga gula di dalam. Itu RM6.60 itu. Dan kamu juga boleh lihat ada barang yang di offer untuk RM6.60 seperti buah-buahan yang tertentu lah, yang dekat sini lah. Chan ditemui pemberita selepas merasmikan program jualan agromadani di medan gerai buah-buahan segar Sabindo Tawau. Lawatan ke projek Fama di Tawau ini juga bagi memantau operasi di lokasi projek sekaligus menyantuni usahawan Fama dan masyarakat setempat. Kenaikan ilaun bulanan Ketua Adat di Sabah dilihat sebagai satu suntikan semangat dalam memartabatkan lagi adat istiadat Institusi Mahkamah Anak Negeri MAN. Rata-rata pemegang adat negeri yang ditemui menyifatkan tindakan kerajaan sebagai tanda keprihatinan dalam menjaga kebajikan mereka sesuai dengan tugasan yang semakin mencabar. Kira-kira 3,963 ketua adat di Sabah akan mendapat purata 48% kenaikan ilaun bulanan mulai bulan ini. Usaha untuk menaikkan juga tanggungjawab sebagai pemegang adat dan kerja lebih bersungguh-sungguh lah, ataupun bukanlah kita mengatakan bahawa sebelum kenaikan gaji ini kita tidak kerja bersungguh-sungguh, tetapi setelah kenaikan ini kita akan lebih bekerja sekeras-kerasnya lah untuk mengatasi masalah-masalah yang sepatutnya. Berterima kasihlah di atas inisiatif daripada pihak kerajaan telah menaikkan ilaun kami, dan saya berharap pemegang-pemegang adat ini lebih kerja keras untuk membantu kepada masyarakat mengenai tentang adat istiadat di kawasan, bukan khusus di kawasan Lewan tapi khususnya di seluruh negeri Sabah lah. Terima kasih kepada kerajaan negeri, juga kepada Ketua Menteri Sabah yang telah mengambil barat, yang telah dinantikan pemegang-pemegang adat di seluruh Sabah lah. Jadi ini mungkin ialah satu daripada pengiktirafan Mahkamah Anak Negeri. Berterima kasih ataupun bersyukur pertimbangan kerajaan ataupun Ketua Menteri Takar Negeri Sabah itu mengundasami mengatasi rakula-kula ekonomi. Penantian kami selama 10 tahun daripada 2013 dapat dipertimbangkan pada hari inilah, di mana kenaikan ini merupakan satu suntikan semangat supaya kami dapat bertugas dengan lebih baik dan berkesan lagi. Kenaikan ilaun ketua adat itu akan memberi manfaat kepada 57 ketua daerah, 272 ketua anak negeri, 648 wakil ketua anak negeri, 2,810 ketua kampung dan 176 kapitan di seluruh negeri. Lebih 50,000
umat Islam membanjiri Masjid Al-Kausar Tawau bagi menghadiri majlis Tawau berselawat junjungan tauladan sepanjang zaman bersama pendakwa tersohor Nusantara, Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad malam tadi. Mereka yang hadir bukan hanya dari daerah Tawau, Kalabakan, Sempoina, Kunak dan Lahadatu, malah dari negara jiran, Nunukan Indonesia. Turut hadir menyaksikan program ini Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar. Hadir sama Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan serta Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan merangkap Adun Tanjung Batu dan Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Ustaz Abdul Somad turut menyampaikan kuliah subuh di Masjid Raya Tawau pagi tadi yang dihadiri lebih 5,000 jemaah. Sambutan Hari Kucing Sedunia yang diraih pada 8 Ogos setiap tahun menjadi titik tolak usaha melindungi kucing terbiar di Sabah. Tampil dengan idea santai, Kelab Sayang Kucing Sipitang menganjurkan pertandingan ragam si comel miau yang mendapat penyertaan pencinta kucing dari seluruh pelosok negeri. Wartawan Salma Salih ada butirannya. Pertandingan bertujuan mendidik sekaligus menarik minat masyarakat untuk memelihara kucing terbiar khususnya baka kampung. Ini kerana kucing kampung sering dibuang tanpa belas kasihan terutama di kawasan kedai makan dan pasar awam. Pertandingan dilaksana dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah bagi meningkatkan kesedaran mengenai enakmen kebajikan haiwan 2015 yang berkuat kuasa sejak 2 Januari 2016. Terdapat enakmen kebajikan haiwan yang mana akan menyedarkan kepada manusia ataupun pencinta kucing lain yang tidak dapat menjaga kucing mereka dengan baik. Beberapa peserta yang ditemui RTM mengakui hobi memelihara kucing sangat mencabar. Selain menguji kesabaran, keputusan memelihara kucing juga melibatkan perbelanjaan yang tinggi dari segi penjagaan, makanan dan kos rawatan. Namun kasih sayang terhadap haiwan manja ini tidak ternilai. Sebenarnya dari lama sudah saya kesian tengok kucing yang macam terbiar di pasar, di pekan. Memang kalau saya nampak memang saya ambil. Biarpun macam bajet dia tinggi tapi kita rasa kasihan sama tu kucing, mesti kita ambil. Dia lain, dia punya rasa puas. Macam ibarat kalau kita bagi dorang makan sedap, dorang sehat, kita rasa puas. Memang kalau dipikir tidak berbaloi lah juga. Kucing kan melebihi lagi dia belanja tuan dia. Tapi kerana minat. Penganjuran aktiviti seumpama ini bukan sahaja memberi peluang kepada pencinta kucing untuk berkumpul, malah membolehkan mereka berkongsi tips penjagaan kucing kesayangan masing-masing. Semoga segala usaha yang diambil pencinta kucing berupaya meningkatkan kesedaran orang ramai untuk sama-sama membela nasib kucing jalanan terbiar dan kucing yang teraniaya akibat kekejaman segelintir manusia. Salma Salih untuk RTM. Sekian berita dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kesesakan trafik di Pekan Darul akan dapat diatasi dengan jalan baharu yang akan siap kelak. Jadi untuk bincangnya, kita langsung saja bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Ya Miza, terima kasih. Sebuah jalan baru akan dibina di Pekan Darul bagi mengurangkan kesesakan trafik di pekan itu. Ia juga sebagai persediaan menghadapi peningkatan trafik di daerah berkenaan sebaik sahaja Jambatan Muara Lasa dan Jambatan Batang Paloh siap kelak.
Mengumumkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jalan raya yang diluluskan itu adalah selebar 60 meter berbanding hanya 30 meter yang dimohon oleh Adun Darul Safi'i Ahmad. Mengumumkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata jalan raya yang diluluskan itu adalah selebar 60 meter berbanding hanya 30 meter yang dimohon oleh Adun Darul Safi'i Ahmad. Pada masa sama, kita akan terus sekali membesarkan jalan daripada 2 lane menjadi dual carriageway. Kerana saya rasa antara 5 dan 10 tahun kenderaan akan bertambah. Disebabkan oleh perhubungan yang sudah cepat dan perhubungan ke Sibu dan bandar-bandar besar akan lebih kata orang baik dan akan membolehkan mereka berkunjung di Darul. Jelasnya, jalan baharu itu akan menjadi laluan alternatif kepada jalan sedia ada yang akan menghubungkan kawasan projek pembesaran Pekan Baharu Darul. Selain itu, jalan sepanjang 6.8 km menghubungkan Jambatan Muara Lasa dengan Pekan Darul akan dinaik tarafkan kepada jalan 2 lorong 2 hala. Beliau mengumumkan perkara tersebut pada sidang media selepas merasmikan penutupan Pesta Darul 2023 di Pekan Darul. Jambatan Muara Lasa dan Jambatan Batang Paloh yang sedang dalam pembinaan dijangka siap awal tahun 2025. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Sabtu telah merasmikan Pavilion Sarawak di China International Fair Trade in Service Safeties yang diadakan di China National Convention Centre. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrade berkata Pavilion Sarawak yang diterajui oleh kementeriannya berfungsi menyediakan payung kepada agensi-agensi Sarawak untuk mempromosikan potensi pelaburan dan peluang kerjasama dengan negara-negara luar. Turut mengiringi beliau adalah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Karim Rahman Hamzah serta beberapa agensi di bawah Mintrade. Safeties yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China memfokuskan pada perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan komunikasi, pembinaan dan perkhidmatan kejuruteraan yang berkaitan, perkhidmatan pendidikan, alam sekitar, kesihatan dan sosial, pelancongan dan rekreasi, kebudayaan dan sukan serta pengangkutan. Ia juga memberi peluang kepada peserta untuk membentuk rangkaian baharu dan bertemu rakan perniagaan baharu di China selain menjalankan rundingan dan membentuk kerjasama dalam perdagangan. Saudara, 37 tahun bintang kecil penganjurannya masih relevan bagi mencungkil bakat-bakat cilik bukan sahaja dalam negara, malah dari luar negara. Selain menjadi platform untuk peserta menjadi penyanyi, bintang kecil turut membuka peluang kerjaya pada masa depan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata ia turut menjadi platform kepada peserta untuk berkarya berikutan kepelbagaian konsep penganjurannya setiap tahun. Boleh membuka peluang kepada mereka nanti bila mereka dah besar ya, ataupun selepas mereka ke sekolah menengah, kemudian mereka boleh ambil jurusan muzik, jurusan persembahan di universiti, dan itu juga boleh membuka kerjaya ataupun kerjaya untuk mereka. Itu penting. Kalau mereka tak jadi penyanyi, mereka boleh menjadi pensyarah muzik, mereka boleh menjadi pensyarah bahagian kreatif dan juga guru muzik dan sebagainya. Jadi dia membuka peluang-peluang baru dalam dunia kreatif. Beliau ditemui selepas temu bual bintang kecil 2023 di Sarawak FM. Tambah Datuk Suhaimi, penyertaan peserta-peserta luar negara boleh memperluas ekonomi dalam bidang kreatif di negara ini. Bintang kecil juga ada potensi menjadi jenama antarabangsa yang hebat kerana terbukti masih relevan walaupun sudah lebih 3 dekad dianjurkan. Program realiti Bintang Kecil akan menutup tirainya pada malam ini dengan menampilkan 8 peserta yang berentak merebut juara Bintang Kecil 2023. Program ini yang diadakan sejak 1987 di Sarawak bukan hanya melahirkan bakat-bakat baru dalam dunia seni, malah turut memperkukuhkan nilai-nilai murni serta disiplin setiap peserta. Perincian lanjut kita bersama wartawan Monica Geri yang kini berada di lokasi penganjuran Kemuncak Bintang Kecil. Monica, silakan.
Ya, Bu Ma, terima kasih. Saya kini berada di Datar Putra Unimas Kota Semerahan sempena dengan program Kemuncak Bintang Kecil 2023 kita pada malam ini. Dan setelah lebih 2 minggu, para peserta kita, finalis kita berada di Sarawak sudah pasti pelbagai program diadakan bersama para peserta kita. Dan sepanjang 2 minggu ini juga antara program-program yang diadakan iaitu program Berambih, dan bersama saya ketika ini iaitu penerbit Berambih Bintang Kecil kita iaitu Encik Muhammad Ashraf Isha. Selamat petang, Cik. Ya, selamat petang. Terima kasih, Monika. Baik, Cik. Boleh kongsikan apakah antara aktiviti selingan yang diadakan dalam program Berambih Bintang Kecil ini? Baik, untuk program Berambih Bintang Kecil, kita memberi tumpuan untuk fokus kepada aktiviti harian para peserta kita sepanjang 2 minggu mereka berada di Kuching, Sarawak ini. Dan pada minggu debaran separuh akhir, aktiviti para peserta lebih tertumpu kepada sesi latihan awal, dry run, camera rehearsal disebabkan masa yang agak singkat apabila peserta tiba di bumi Sarawak pada 24 Ogos. Jadi konsert debaran pada 27, jadi tertumpu untuk persiapan konsert debaran separuh akhir. Dan pada minggu kedua di mana 8 peserta melayakkan diri untuk ke peringkat kemuncak, barulah lebih banyak aktiviti yang dilaksanakan untuk para peserta bintang kecil kita. Antara yang dilaksanakan termasuklah kelas vokal yang dikenalikan oleh Cikgu Jack dan juga Cikgu Aisyah, dan selain itu juga kelas tarian dikenalikan oleh Cikgu Iwan, dan juga para peserta turut kita bawa untuk aktiviti lawatan sambil belajar ke Kampung Budaya Sarawak untuk mereka lebih mengenali budaya dan etnik yang ada di negeri Sarawak ini juga. Selain itu kita juga turut membuat satu surprise ataupun kejutan hari lahir lah, di mana ada 2 peserta iaitu Adik Iman dan juga Adik Wai yang menyambut hari lahir mereka dalam tempoh mereka 2 minggu berada di sini. Kita turut meraihkan mereka dengan mengadakan kejutan hari lahir. Baik, Encik. Program Bintang Kecil kita ini bukan sahaja untuk melahirkan bakat-bakat dalam bidang nyanyian, tapi kita perlu juga mengekalkan kualiti artis-artis kita yang akan menjadi artis kita pada suatu hari nanti. Jadi bagaimana program-program ini dapat memberi pendidikan dan juga mendisiplinkan diri mereka? Ya, sudah tentu program-program selain kita untuk melahirkan bakat-bakat baru untuk dunia seni tanah air kita, program ataupun pengisian sepanjang tempoh 2 minggu untuk adik-adik peserta bintang kecil ini turut memberi tumpuan ataupun menekankan aspek disiplin dan juga untuk kita meningkatkan lagi kualiti peserta-peserta yang terlibat dalam program-program RTM. Sebagai contoh, menerusi program lawatan sambil belajar ke Kampung Budaya Sarawak sendiri, kita menekankan untuk menekankan aspek jati diri mereka untuk mereka lebih mengenali budaya-budaya, mengetahui asal-usul ataupun cara hidup masyarakat terdahulu di negeri Sarawak ini. Sudah pasti ini memberi kesan kepada mereka. Selain itu, menerusi program macam kelas tarian itu sendiri, di mana mereka perlu berlatih bersama-sama untuk mengikut koreografi tarian, di mana mereka akan menyanyikan lagu bintang pada sesi terakhir pada malam kemuncak bintang kecil. Mereka perlu mengikuti step ataupun tarian yang diajarkan oleh guru tarian. Jadi sudah pasti ini turut membentuk disiplin kepada para peserta, di mana sudah pasti program-program RTM ini turut memberi penekanan kepada aspek disiplin dan juga untuk kita menekankan lagi untuk melahirkan lebih produk-produk yang berkualiti untuk kita sebelum mereka pergi ke dunia sebenar lah. Baik, Encik Ashraf, atas perkongsian tersebut. Jadi jangan lupa saksikan beramai-ramai, datanglah beramai-ramai ke Datar Putra ini untuk menyaksikan sendiri, dan juga anda boleh saksikan secara langsung pada malam ini pukul 9 malam di TV2 dan live Facebook RTM Sarawak. Itu saja, Bu Ma. Kembali kepada Bu Ma di studio. Silakan. Terima kasih Monika atas laporan anda di lokasi. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Ma. Apresiasi Bulan Kebangsaan antara fokus lintas langsung dari Terengganu. Jadi terus saja bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa untuk perbincangannya. Silakan. Ya, Miza.
Sepada Bulan Kebangsaan, Kelab Honda Klasik C70 menganjurkan konvoi dari Kuala Terengganu ke Bangkok, Thailand. Matlamat utamanya menyantuni rakyat Malaysia yang menetap di negara jiran itu, juga menyuntik semangat patriotik agar jati diri mereka kekal utuh meskipun berada di luar negara. Konvoi 10 hari bermula semalam membabitkan perjalanan sejauh 3,000 km yang melibatkan 5 anggota kelab berkenaan. Ini kali kedua kita pergi ke Thailand sebanyak 3,000 km. Kali pertama kita pergi ke Hat Yai sebanyak 1,000 km dengan motor Honda Classic CC70. Biasanya memang ada aktiviti tahunan kita akan buat yang macam ni. Pergi buat kerja amal di Thailand. Bantuan keuangan turut akan disalur kepada madrasah terpilih. Pulau Poh, tarikan pelancongan terbaru di Tasik Kenyir. Pelbagai usaha dilaksana Jabatan Pelancongan Negeri untuk mempromosikannya. Terbaru menerusi penganjuran program Himpunan Kenderaan Rekreasi RV. Program 3 hari mulai Jumaat lalu dianjurkan bersama Persatuan Camper Van dan Motorhome Malaysia PCMM. Ia disertai 231 pemilik RV dari dalam dan luar negara. Masing-masing saling bertukar maklumat berkaitan RV sambil menikmati keindahan alam semula jadi Pulau Poh. Jadi apa yang saya nampak selama kami berada di sini beberapa hari, saya nampak pengunjung-pengunjung yang datang bertanya bagaimana nak memulakan aktiviti recreational vehicle ni. So kami rasa dengan minat yang ditunjukkan oleh pengunjung-pengunjung, kami rasakan industri ini akan berkembang dengan agak cepat bagi Malaysia. Peserta akui Pulau Poh berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pelancongan kenderaan rekreasi RV di negeri ini. Penambahbaikan harus terus dilakukan untuk keselesaan pengunjung. Kenapa kita minat keluar camping kan? Especially bila anak-anak semua dah besar. Okay, and then macam jenis akak ni jenis monotonous. Monotonous tiada aktiviti. And then bila kita start keluar ni kita rasa lebih sihat lah and lebih happy lah sebenarnya. Sekarang ni alhamdulillah Terengganu dah menjadi salah satu tempat kesukaan para inilah peminat dan diorang yang minat, di mana saya difahamkan di Pantai Mangkuk telah siap satu fasiliti untuk camper, van dan juga motorhome untuk menyewa dan bertapak di sana lah. Untuk menggalakkan kena sediakan proper camper stop lah, ataupun saya tak expect campsite tapi ada camper stop yang boleh menggamit pelancong datang. Contohnya macam di Kenyir sendiri kan, boleh sediakan yang contohnya lengkapkan dengan power supply, lengkapkan bilik mandi. Sekarang ni bilik mandi tak ada. Saya lihat ada toilet saja dekat sini. Kalau sediakan bilik mandi, power supply, tempat pembuangan sampah sempurna, saya rasa dapat menarik pelancong lagi ke sini. Tanaman durian di Terengganu benar-benar menjadi tahun ini. Pekebun yang ditemui RTM gembira kerana sudah beberapa tahun tanaman durian tidak banyak mengeluarkan hasil. Mereka akui tanaman durian tahun ini membuahkan hasil susulan pelaksanaan amalan pertanian baik yang dibimbing pihak Jabatan Pertanian Negeri. Ini banyak durian. Dulu banyak. Murah sikit jual tahun ni. Boleh makan Melaka. Awak sendiri, ayah sendiri ada kebun luar mana? Ada atas bukit kat Telekong. Adalah 10 bohong kot. Alhamdulillah tahun ni durian jadi sangat banyak Boleh katakan semua kebun ada buah. Jadi kalau orang niaga tu ada rezeki je. Sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni? Sebelum ni ada juga tapi tak banyak macam tahun ni. Memang banyak betul lah. Tahun lepas dok gini. Dok boleh jual 20 jas stopok. Tahun ni boleh jual 20 jas stopok. Tahun lepas boleh jual 4 50. Lepas tu nampak permintaan mana? Permintaan alhamdulillah setakat ni. Hari-hari habis lagi saya jual sini. 3 tahun dah tak jadi, tak banyak lah. Tapi tahun ni memang menjadi hari ya. Boleh kata tiap-tiap kebun ada buah durian belaka.
Jadi orang kampung pun nampak suka tahun ni. Hasil pun nampak lumayan, harga riang pun tinggi juga. Boleh duit katakan. Bolehlah tapur-tapur kos kehidupan untuk belanja, perbelanjaan. Hari yang boleh lah. Sementara itu, tinjauan RTM sekitar Kampung Sungai Serai dan Bukit Gondang di Marang mendapati peniaga durian memenuhi kawasan berkenaan. Ia lokasi tumpuan penggemar durian setiap kali tibanya musim durian. Mereka akui keenakan durian di kawasan itu setanding durian premium. Banyak, lagi banyak tahun ni nampak sepanjang jalan tu memang ada belaka durian. Dari segi harga? Dari segi harga, dah berpatut tang bolehlah makan. Alhamdulillah memang kita tahulah kawasan ni kan, Soho lah, tersoho. So, jadi kita pun lalu sini memang kita nampak banyak lah orang jual durian. So kita singgah sekejap ke kedai ini dan kita pun merasa lah makanan durian kawasan sini kan. So alhamdulillah memang sedap lah. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Baik, terima kasih Rashidi. Lebih 200 keluarga di Felda Perasu Gomusang Kelantan bimbang kawasan perumahan dan tanaman mereka diceroboh gajah liar sejak Khamis. Dan dalam kejadian awal pagi itu, pokok pisang dan kelapa yang ditanam di tepi rumah penduduk musnah dirosakkan oleh gajah berkenaan. Seorang penduduk, Syukri Solanuddin, berkata dia dan keluarga kini tidak tidur lena selepas mengesan kehadiran seekor gajah liar di kawasan rumah mereka. Bunyi dia pejok zen. Jadi kita ingat kau lembu. Jadi kita keluar ambil batu nak pekong dia lah. Nak pekong dia, kita tengok dia gajah. Jadi saya lari naik lah. Lari naik atas rumah. Koyak kau orang rumah kata duduk dia orang besar tu. Jadi dia pun takut lah. Takut, lepas tu kita duduk dalam 20 minit juga lah rumah. Lepas tu kan macam kita dengar dia mari korka. Jadi kita pun ambil kereta, kita keluar. Kita keluar pergi dekat kedai depan ni lah. Minta tolong orang kedai ni lah. Minta tolong mari tengok lah, takut ada lagi. Nah, sebelum yang main saya tu, dia pergi ada dah kebun kolej orang lain lah. 2 hari lepas tu main rumah saya. Lepas rumah saya dia pergi pula tempat orang sayur, tanaman sayur. Benda tu ke bergerak. Lepas tu memang ada lah dalam perasu ni. Tapi kita tak tahulah mana sebab benda tu kita tak sejumpa. Cuma nak pelilik teh tu bekerja lah. Bekerja sama lah untuk orang kampung Felda Perasu ni. Semua orang takut benda besar. Kita nampak tu berapa ekor? Saya nampak suami saya tengok 1 ekor. Dia kata lain tahun ni, tahun lepas lagi ramai musuh mari duduk Perasu pasal kawasan muka pada lemek ada belakang lah ni memang zoo negara kat sini. Pasal kata reput dulu reput dia kata tak ada rezeki. Pas lembu makan remah pun tak ada rezeki awak. Macam mana? Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani berkata, siasatan akan dilakukan susulan laporan oleh penduduk. Dan ini pula susulan insiden kemalangan di Jalan Segamat Kuantan yang mengorbankan 6 sekeluarga Jumaat lalu. Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa. Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian kesemua mangsa. Keluarga mangsa diharap bersabar dan tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu ini. Sri Paduka berdua mendoakan agar roh-roh mangsa dicucuri rahmah Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. 6 sekeluarga yang meninggal dunia dalam kemalangan itu ialah pasangan suami isteri Amiruddin Ismail, 46 tahun dan Nur Rahimah Nur Muhammad, 43 tahun.
Juga 4 anak mereka iaitu Fatimatul Zahra 17 tahun, Sri Khadijah Akilah 13 tahun, Rufaidatul Asyariah 10 tahun dan Muhammad Asyakrawi 5 tahun. Seorang lagi anak mereka, Abdullah Amiruddin 15 tahun yang cedera parah masih berada di ICU Hospital Segamat dan ditidurkan. Kemalangan berlaku setelah kereta Pro 2 Alza yang mereka naiki bertembung dengan sebuah lori. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesi menghadap dikira sejam berlangsung di Istana Bukit Pelangi hari ini. Berangkat sama Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani. Sesi menghadap itu merupakan antara agenda lawatan Perdana Menteri ke Johor hari ini dan tengah hari tadi Datuk Sri Anwar melawat Hospital Sultanah Aminah, seterusnya hadir ke program Temu Anwar di UTM Skudai. Malam ini beliau dijadual hadir ke program ceramah Mega Perpaduan Madani Dewan Negeri Simpang Jeram di Dewan Terbuka Taman Desa Sungai Abong Muar serta jelajah perpaduan madani pulai di Taman Rekreasi Taman Uda Utama Tampoi. Usaha memperkasa kebajikan rakyat kelainan upaya OKU sentiasa menjadi fokus kerajaan dan ini termasuk penyediaan pendidikan khas peringkat menengah dan mempertimbang semula syarat kemasukan pengajian latihan teknikal dan vokasional TVET. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kelonggaran akan diusahakan bagi memastikan kebajikan golongan berkeperluan khas tidak diketepikan. Untuk TVET ini difungsikan oleh Majlis TVET Negara ni oleh Datuk Seri Zahid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk OKU, tapi janganlah perkenalkan syarat-syarat seperti 2 tangan. Dia masalah syarat yang ada keupayaan kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh, saya tidak fikir terlalu masalah. Beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab Temu Anwar di Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Perdana Menteri tiba jam 2 petang di Dewan Sultan Iskandar UTM Skudai. Beliau diiringi Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Ghazi dan juga Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Sufian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi dan juga pengerusi Lembaga Pengarah UTM dan Naib Chancellor UTM. Hadir merupakan pelajar UTM, IPT dan juga pelajar tingkatan 6 daerah Johor Bahru. Sesi berlangsung jam 2 hingga 4 petang. Ia memberi peluang pelajar untuk berinteraksi dan bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri dalam program Temu Anwar Johor Bahru. 1,559 sesi jualan agromadani telah diadakan setakat 27 Ogos lalu dan nilai jualannya mencecah 32.7 juta ringgit manakala penjimatan yang direkodkan 9.81 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, program berkenaan bukan sahaja berjaya ringankan beban rakyat, malah meningkatkan pendapatan usahawan tani. Kementeriannya akan menganjurkan 5,000 sesi jualan agromadani dianjurkan tahun ini. Nilai jualan disasar 39 juta ringgit. satu aduan berkaitan pembelian bersyarat terhadap barang kawalan diterima KPDN sejak Januari hingga 31 Ogos lalu dan daripada jumlah itu 17 aduan telah diambil tindakan manakala 6 lagi masih disiasat. Saya menyarankan semua yang menjadi mangsa sama ada peringkat peruncit, peringkat pemborong harus ke depan ya, kerana kita tidak ada toleransi kalau sekiranya ia datang daripada peringkat yang lebih tinggi ya, dan akhirnya peruncitlah yang kena tangkap sebab peniaga ni dibuat aduan oleh pengguna. Sebab itu kita berhati-hati di dalam mengambil tindakan ke atas peruncit. Okey, jadi saya sarankan kalau ada bukti sila tampil.
Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas merasmikan program Jualan Rahmah Bergerak dan Aduan Suri peringkat negeri Perak di Gopeng. Mengenai dakwaan bekalan minyak masak paket bersubsidi sekilogram sukar diperoleh di Negeri Sembilan dan Melaka, Fuzia berkata satu pasukan khas digerakkan untuk menyiasat perkara berkenaan dan jelas beliau kerajaan sediakan 60,000 tan minyak masak bersubsidi setiap bulan untuk golongan sasar. 60,000 metrik tan itu berjumlah 60 juta paket sebulan. Sebenarnya kita ada sistem untuk trace daripada repacker kepada pemborong dan kepada peruncit. Namun kita faham bahawa ada yang membeli ataupun ada yang tiris di mana-mana. Jadi kita memang ada pasukan khas untuk menyiasat tentang perkara ini. Ya, kalau sekiranya berlaku ketirisan. Sebab itu subsidi, itu hak rakyat. Selepas 8 tahun ditutup termasuk dalam tempoh pandemik COVID-19, Arkid Niaga Wang Kelian di Perlis dibuka semula sekaligus merancangkan lagi aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Laporannya bersama wartawan Sofi Samsudin. Pernahkah suatu masa dahulu, Arkid Niaga Wang Kelian diibaratkan syurga membeli belah apabila menerima ramai pengunjung dalam dan luar negara dengan pelbagai barangan dipasarkan. Mendapat permintaan tinggi penduduk setempat dan warga Thailand, Ogos lalu, arkid ini dibuka semula selepas naik taraf oleh Jabatan Perhutanan Perlis. Jadi ini merupakan rancangan utama untuk mengembalikan nostalgia perniagaan di Arkid Niaga Wang Kelian. Jadi berdasarkan survei yang dibuat pada hari ini, mendapati memang ada demand daripada Thailand lah. Pembukaan semula arkid niaga ini memberi 1,001 peluang kepada penduduk setempat serta peniaga dari kedua belah negara. Macam jam macam ni benar kita duk guna dalam badan air wangi macam ni. Ya dulu duk jual tapi kita tutup badan lama kan. Benar ni tak ada. Biasa beli tak. Ya dulu cari beli. Macam ni macam minyak kamak ni, minyak kita sapu, minyak hijau, minyak apa? Minyak kapak kan apa? Ada juga. Saya nampak ada potensi sebab kita tengok kalau ikut dia punya circle tu, COVID kita dah lepas. Apa lain-lain contoh dulu ada kes yang keselamatan di sini serta pun dah lepas kan. Jadi minat orang nak kembali ke sini. Kita tengok apabila hujung minggu Sabtu, Ahad dan Jumaat, Sabtu, Ahad kan, 3 hari tu kita tengok pergerakan dah mula berlaku. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut melihat pembukaan semula arkid ini memberi impak yang cukup besar kepada kemampanan ekonomi. Ini kerana ia mampu mengawal aliran masuk dan keluar mata wang negara selain membantu masyarakat setempat menjimatkan kos apabila lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan tanpa perlu bergerak sejauh lebih 30 km untuk ke pusat bandar serta pekan terdekat. Mereka menyambut baik sekiranya Wang Kelian ada menjual barangan-barangan tersebut, jadi mereka tidak perlu pergi untuk lebih jauh lah, dan kadang-kalanya mereka terpaksa masuk hingga ke lebih jauh atas lagi lah daripada Padang Besar Perlis. Pembukaan medan niaga ini juga mampu membuka peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat setempat. Selain itu, ia selari hasrat kerajaan Madani melalui program Payung Rahmah iaitu membantu rakyat mendepani kos sara hidup sekaligus merancangkan kembali sektor pelancongan sempadan. Laporan Sofi Syamsuddin, RTM. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani tekad